Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syafi'ul muslim wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Saya ingin menjelaskan perkara penting untuk pengetahuan umum berkenaan dengan skop gerak kerja kita di Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia. Kita di Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia, kita banyak bergerak menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kes-kes yang melibatkan kes penipuan, kes penipuan pelaburan, kes penipuan pelaburan tidak wujud, kes skamer dalam talian dan kes berkenaan tuntutan wang penipuan ataupun kes tuntutan hutang ataupun kes berkaitan dengan akhlong, pemberi pinjaman wang berlesen dan juga tidak berlesen ataupun kita gelarkan mereka along, supaya mereka di luar sana mendengar dengan jelas terperinci apa yang ingin saya sampaikan, supaya memahami dan mendapat pengetahuan yang jelas kepada umum. Saya nak benda ini seluruh masyarakat di negara kita, di seluruh Malaysia, termasuk masyarakat umum dan juga masyarakat yang berkhidmat dalam pegawai kerajaan ataupun kita panggil yang berkhidmat untuk negara lah, supaya memahami kita punya haluan kerja kita ataupun skop kerja ini supaya jelas. Kita ada dua gerakan. Satu gerakan yang saya sebut tadi adalah skop kerja berkenaan dengan kes-kes. Satu lagi adalah berkenaan dengan skop kerja berkenaan dengan kebajikan. Okey. Skop kerja berkenaan dengan kebajikan, kita tidak pernah mengambil sebarang yuran ataupun fees ataupun sebarang gaji, kerana itu adalah melibatkan kerja-kerja kebajikan yang kita lihat ada kalanya kita memberi atau membantu mereka yang terdesak, yang di mana datang kadang-kadang nak minta tolong rumah tak ada beras, pampers anak nak kena beli susu, nak kena beli, itu kita akan bantu secara percuma. Itu mengikut kadar kemampuan kita. Yang kita mampu kita bantu, sebab kita punya source income kita adalah menjalankan aktiviti perniagaan dan juga servis. Jadi kalau kita ada lebihan duit, kita akan bantu mereka yang datang minta tolong yang benar-benar terdesak ataupun minta tolong melalui kita punya Instagram, Facebook dan sebagainya. Kita bantu mana yang termampu, sekiranya kita mampu kita beri. Dan ada kadar-kadar minimum yang tertentu dan setelah kita buat siasatan. Tetapi hari ini perkara itu tidak menjadi sebarang masalah, kerana ada persatuan-persatuan yang menjalankan kerja-kerja kebajikan yang memahami hukum taklid dalam mengerjakan kerja-kerja kebajikan yang lebih skala yang lebih besar. Maksudnya skop dan skala yang lebih besar, yang mungkin buat kutipan untuk negara-negara luar seperti Palestin, Gaza, Syria, Yaman dan sebagainya, ataupun membuat kutipan derma untuk masyarakat untuk di dalam negara kita di Malaysia. Itu mereka mempunyai, macam saya sebut tadi, mereka mempunyai kefahaman hukum hakam taklid berkenaan dengan kebajikan. Sebab itu bukanlah skop kerja kami yang penuh yang kami mampu laksanakan, sebab kita hanya buat ketika kita ada kewangan. Kita tidak mampu untuk menjalankan aktiviti kebajikan ini setiap hari dan ataupun kita mempromosi, membuat kutipan kepada umum, kerana kita rasa kita tidak layak dan kita tidak memahami. Sebab itu kadang-kadang apabila satu-satu individu ataupun pengadu yang datang kepada kita, kadang-kadang ada masalah hospital bil tak bayar sebagainya, kita hanya membuat publish tentang konten berkaitan dengan penyakit ataupun kesusahan yang dialami, maka kita akan blasting dengan menggunakan nombor akaun mereka yang datang minta bantuan, kerana kita khawatir kalau kita membuat kutipan daripada orang ramai menggunakan akaun Semboyan Malaysia ataupun Semboyan punya akaun, sekiranya kita tidak dapat menjalankan amanah dengan betul, maka akan menjawablah kita di akhirat kelak dan menyebabkan kita juga akan difitnah dan sebagainya. Sebab itu kita tidak pernah membuka ruang ataupun mana-mana sahabat-sahabat semboyan yang buat kerja-kerja kebajikan, kita dah maklum kerja-kerja ini tidak boleh mengambil sebarang gaji, tidak boleh mengambil sebarang keuntungan, kerana kita tidak memahami konsep dalam berkenaan dengan hukum taklid dalam kerja-kerja derma ini. Sebab itu kena jelas ya. Itu saya sudah jelaskan. Kalau nak buat kerja-kerja begitu, pastikan anda melaksanakan amanah dengan betul, tidak mengambil sebarang duit yang tidak mendapat persetujuan daripada mana-mana individu yang memberi derma kepada kamu semua. Jadi insya-Allah benda itu saya sudah jelas. Kita bukan skop kerja kita adalah pada membuat kutipan derma dan tidak mengambil sebarang derma, tidak dibolehkan mengambil derma, melainkan ada satu musibah ataupun contoh
tiba-tiba ada berlaku banjir di satu-satu negeri ataupun satu-satu daerah yang perlu kita buat kutipan secara cepat, maka Semayang Malaysia turun padang, itu kita buat. Kadang-kadang kita meletakkan dia punya tempoh jangka masa, katakanlah 1 minggu atau kepada 2 minggu. Setelah kita mendapat kutipan penuh, maka kita akan belanjarkan duit itu kepada mangsa-mangsa yang terlibat dengan bencana, musibah dan sebagainya. Setelah itu, maka habislah kerja-kerja yang berkaitan dengan kutipan ini. Kerana benda ini kita perlu laksanakan kadang-kadang dengan sokongan, dengan pengaruh yang ada dalam Semayang Malaysia, pengaruh kecil kita boleh memberi sedikit keringanan kepada mereka yang terlibat dengan mana-mana musibah. Itu kita buat, tapi lihat kepada keadaan. Maksudnya hanya bulan-bulan yang tertentu ataupun tarikh-tarikh yang tertentu sahaja. Maksudnya kita tidak buat itu sebagai rutin ataupun kerja skop kita secara harian. Jadi jelas ya. Jadi saya tidak mahu mendengar mana-mana organisasi ataupun mana-mana sahabat-sahabat yang membuat kutipan tanpa memberi penjelasan dengan jelas kepada masyarakat, kerana ini akan menyebabkan saya juga terlibat sama dalam permasalahan sekiranya anda menggunakan duit-duit derma ini kepada perkara yang salah dan perkara yang tidak jelas, yang di mana amanah yang diletakkan oleh masyarakat kepada anda. Jadi insya-Allah mudah-mudahan benda ini tidak berlaku. Okey, selesai untuk satu bab berkaitan dengan kebajikan. Saya nak bercakap tentang kerja-kerja skop kerja yang melibatkan saya sebut tadi. Ini adalah kerja rutin harian kita yang melibatkan kerja-kerja servis perkhidmatan, penipuan pelaburan tidak wujud, tuntutan hutang, tuntutan pelaburan ataupun berkaitan dengan pinjaman wang berlesen yang tidak berlesen, akhlong, ataupun tuntutan-tuntutan yang tertentu, hutang dan sebagainya, penipuan dalam syarikat atau sebagainya. Ini adalah skop kerja kita secara harian yang dijalankan oleh pegawai-pegawai kita yang bergerak di seluruh Malaysia. Sebab itu saya nak bagi penjelasan. Ini adalah kerja-kerja yang kami buat, ini adalah melibatkan kos-kos perkhidmatan yang telah ditetapkan oleh kita, yang di mana ada kadar peratusnya daripada 5% pergi kepada 10%, mungkin pergi kepada yang lebih tinggi, ataupun yang di mana kita lihat kepada kerja skop yang di mana kemungkinan kerja-kerja ini melibatkan kerja-kerja yang lebih berat, memerlukan kos yang lebih tinggi, maka ini semua mempunyai kos. Sebab itu saya ingin jelaskan dekat sini, sesiapa yang datang ke Persatuan Pengguna Semayang Malaysia untuk meminta bantuan, ini adalah satu tawaran perkhidmatan yang telah kita buat hampir 13 tahun dan kita mempunyai kos. Jadi sebab itu kena faham, badan kebajikan yang saya sebut tadi adalah skop kerja yang berkenaan kebajikan. Bila kerja-kerja melibatkan tuntutan ini, kita memerlukan pergerakan daripada tactical team kita, task force kita, peguam kita, dan kita ada macam-macam kaedah dalam membuat tuntutan. Ada kerja-kerja yang kita buat tuntutan di luar mahkamah. Dalam proses perundingan, kita pergi nego, kita pergi cari, kita bawa rakan media kita bawa tim media daripada Semayang Malaysia, kita pergi membuat rundingan demi rundingan, mencari siapakah yang terlibat dalam penipuan ini. Maka ini semua melibatkan kos. Sebab itu saya tidak mahu nanti orang yang datang sini, ingatkan percuma, ingatkan benda ini tidak perlu dibayar, ingatkan benda ini tidak perlu dibiayai. Tidak. Dari dulu lagi saya meletakkan ada yuran, kerana ini melibatkan gerak kerja. Kalau tuan-tuan datang dekat sini, satu hari ada 20 pengadu ataupun 30 pengadu. Kalau semua itu dibiayai oleh Persatuan Pengguna Semayang Malaysia ataupun syarikat di bawah persatuan, maka di manakah kita untuk meraih pendapatan untuk menjalankan kerja-kerja ini? Dan saya kira kita antara persatuan dan syarikat yang bekerjasama dengan kita mengambil yuran yang sangat minimum. Kadang-kadang kita ambil hanya sekadar 6%. Ada yang kadang-kadang kita ambil 10%. Yang kadang-kadang kita sampai kepada lebih daripada 10 ke 15%, 20% ini kerana kerjanya berat, melibatkan kos yang banyak, melibatkan kadang-kadang kena bermalam dan sebagainya. Tim taktikal kena menjaga satu-satu tempat, kadang-kadang hampir berbulan-bulan. Jadi ini semua mempunyai kos. Sebab saya lihat hari ini, saya khawatir sekiranya ada fitnah yang berlaku di luar, supaya faham kenapa tuan-tuan pergi ke mana-mana pejabat peguam, tuan-tuan sanggup bayar, tuan-tuan tahu kes tuan-tuan sama ada meraih kemenangan ataupun tidak, itu adalah kos gerak kerja mereka.
open file. Jadi kena bayar. Sama ada menang tak menang, mana-mana peguam tidak pernah menjanjikan bulan dan bintang, tidak pernah menjanjikan kemenangan, tetapi tuan-tuan bayar. Tetapi tidak ada perkara yang berlaku di kemudian hari kerana tuan-tuan tahu itu adalah kos peguam yang dia bayari untuk menuntut di luar mahkamah ataupun tuntutan di dalam mahkamah yang melibatkan kos yang lebih tinggi, kadang-kadang mencecah puluhan ribu, ratusan ribu, tapi tidak dipersoalkan oleh mana-mana pengadu ataupun klien ataupun mangsa kerana tuan-tuan faham itu adalah kos yang diletakkan oleh peguam untuk menjalankan kes tuan-tuan. Berbeza dengan kami ni membuat kerja kadang-kadang tuntutan di dua bahagian, dua saluran. Satu di dalam mahkamah, satu kadang-kadang di luar mahkamah. Kerja-kerja di luar mahkamah ini adalah amat berat kerana kita mempunyai proses rundingan demi rundingan, carian demi carian dan kosnya lebih tinggi, tetapi kita meletakkan kos jauh lebih rendah dengan kadar minimum 6% kepada 20%. Kerana apa? Kerana kita nak cuba sama-sama bantu, tapi kadang-kadang tidak mendapat kemenangan. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu, ada kes yang kita berjaya mendapat tuntutan secara penuh di luar mahkamah. Ada kes yang kita berjaya dapat tuntutan mungkin 70% daripada 100%. Ada kes yang kita mungkin mendapat tuntutan 50% kepada 50%. Ada kes yang kita hanya mendapat tuntutan sekadar 10% ke 15% daripada apa yang dituntut. Dan ada kes kita tak dapat langsung. Sebab itu saya nak bagi penjelasan. Sebelum tuan-tuan datang kepada kita, buat kajian, betul-betul menilai kita, adakah tuan-tuan rasa patut ataupun tidak untuk tuan-tuan mengambil servis daripada kami, perlu membiayai servis daripada kami, dan tuan-tuan bersedia untuk kehilangan yuran yang telah dibayar sama ada dari kadar 6% sehinggalah kepada 20% kerana itu adalah kos gerak kerja. Dan sudah pasti kami cuba melakukan yang terbaik, tetapi kadang-kadang ia tidak mendapat kemenangan. Ada kes dengan begitu mudah kita mendapat balik duit yang dituntut. Ada kes yang tidak berjaya dapat. Jadi sebab itu bila nak datang buat aduan kepada kita, kena tahu itu adalah kos gerak kerja. Dan kita akan memberi laporan demi laporan semasa kepada semua pengadu-pengadu ataupun klien-klien kita. Jadi sebab itu saya tidak mahu di kemudian hari ada bisikan ataupun cerita ataupun fitnah atau andaian ataupun satu tuduhan yang tidak berasas kepada syarikat yang berkhidmat di dalam Persatuan Pengguna Sembahyang Malaysia. Kerana kita juga perlu untuk makan, kita juga perlu untuk biayai gaji, kita juga perlu untuk membayar kos-kos yang melibatkan pergerakan, logistik, melibatkan tactical team kita yang keluar. Kadang-kadang menjaga satu-satu kes Along ni, kalau sehingga kita lihat ada satu pengadu sampai berpuluh berhutang dengan Along, berpuluh hutang Along, kadang-kadang dia mungkin mampu untuk membiayai duit kos pengurusan yang ditetapkan kita sebanyak 10%, tapi dia tak mampu untuk bayar untuk duit yang telah kita mendapat rundingan dengan pihak Along, dan sehingga kadang-kadang kita perlu menghantar kawalan statik hantar untuk menjaga tempat kedai rumah mereka, dan kadang-kadang kos itu hampir sama dengan kos yang dibayar oleh pengadu. Sebab itu kita hari ini mula bersifat sangat tegas supaya sedia maklum, jangan anggap kami ini adalah badan kebajikan yang kerja-kerja kebajikan yang kami buat memang tak pernah kami ambil sebarang yuran, tetapi kerja-kerja yang tuan-tuan datang kepada kami adalah melibatkan kerja-kerja yang logistik, tactical team kita kena keluar, nak kena ada kawalan keselamatan, nak kena ada macam-macam. Sebab itu saya nampak benda ini perlu saya perjelaskan dengan lebih jelas kepada umum, kerana saya tidak boleh membenarkan lagi ada sebahagian daripada mereka mengambil kesempatan di atas kerja-kerja semboyan Malaysia. Kerana ini adalah sangat penting. Kalau saya biarkan, maka saya tidak mendapat imej yang baik, dan saya bukan kerjakan populariti kepada semboyan Malaysia yang telah ada. Saya tak perlu kejar untuk mendapat kemenangan. Sudah terbukti dengan izin Allah banyak kerja-kerja pasukan kita telah berjaya buat. Tetapi saya memikirkan tentang damage yang di mana kadang-kadang saya lihat ada yang datang kepada kita, contohnya dia minta kita tuntut 100,000. Kos pengurusannya mungkin dia bayar dalam 10,000, 5,000 ke 10,000. Bila kita berjaya tuntut RM40,000, tak berjaya tuntut lagi RM60,000, dia meletakkan hukuman kepada kita, dia maki hamun kita, dia hina kita macam-macam, dia hantar pegawai kita punya seolah-olah pegawai kita ni dia kata balaci dia, kena dengar cakap dia, kena ni. Jadi ini benda yang saya rasa sifat yang kurang sopan, kurang ajar yang dilakukan kadang-kadang oleh sebahagian daripada orang-orang yang datang membuat tuntutan dan meminta pertolongan daripada kita. Bayangkan, bayar hanya kos RM5,000 ke RM10,000 dan kita berjaya tuntut RM40,000. Maksudnya 40% daripada apa yang
perlu dituntut. Selama ni dia pergi berjumpa berbulan-bulan, bertahun, tak pernah orang nak bayar. Kadang-kadang kita pergi dengan beberapa kali pergi desakan demi desakan, adalah kaedah kita menggunakan taktikal kita punya tim, media kita sebagainya, akhirnya dia nak bayar. Dan dia nak bayar kadang-kadang dia kata dia dah tak ada duit. Dia cuma ada mampu kemampuan untuk bayar RM40,000 saja. Bila dia mampu untuk bayar RM40,000 saja dan kita nampak kalau kita nak desak dia lagi, dia memang tak ada kemampuan. Bila tidak ada kemampuan, kalau kita mendesak dia, adakah kita nak melakukan jenayah kepada dia? Dia bukan alung. Dia bukannya orang yang membuat satu kerja-kerja jenayah rogol ke apa. Kan? Jadi kita ada proses dia, ada batasan kita. Jadi bila kita berjaya collect RM40,000, beri balik kepada pengadu nakkan lebih, klien nakkan lebih, desak kita, dan kita bagi tahu last option kita adalah setelah kita tuntut tidak berjaya dapat, dan itu hanyalah minimum yang kita mampu dapat, maka kita kena pergi proses kepada tindakan undang-undang. Kita akan pergi kepada proses, iaitu membuat laporan polis, tindakan pihak berwajib untuk desak pihak berwajib untuk tangkap, reman, dan mohon kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk menuduh, dan sehingga mereka-mereka ini ditangkap, dibicarakan, dan akhirnya diberi hukuman yang setimpal. Kerana itu sahaja kemampuan kita. Kita tak boleh nak buat, ataupun kita boleh buat kaedah yang lain. Tuntutan sivil di dalam mahkamah, maksudnya saman di mahkamah. Kadang-kadang kemampuan pengadu ataupun klien tidak ada kemampuan. Sebab tu kita cuba untuk elakkan membuat tuntutan di dalam mahkamah, kerana kosnya sangat tinggi. Tapi kadang-kadang ada mereka ini mengambil kesempatan. Jadi sebab itu saya ingin menjelaskan dekat sini, sesiapa sahaja yang ingin mengambil servis perkhidmatan kita, maka perlu mendengar penjelasan daripada pegawai kita, membaca surat perjanjian kita, melihat invoice kita, dan mendengar liputan video yang telah kita letakkan di skrin di pejabat kita untuk mendengar. Supaya jika anda bersetuju, barulah anda menandatangani dan bersetuju untuk mengambil servis perkhidmatan kita. Jika tidak, maka back off. Maka tariklah diri, kerana kita ada pasal, kerana kita kerja kita banyak. Kita ada banyak kerja yang perlu laksanakan. Jadi kadang-kadang untuk kita mendengar, kita perlu mendengar keluhan, kita boleh dengar. Tapi kadang-kadang hinaan dengan satu tekanan yang tidak perlu kita dengar. Sebab itu jelas dekat sini, sebelum saya nak tutup, saya ingin beri maklum sekali lagi. Dua skop kerja kita yang berbeza. Kebajikan, kita tidak mengambil sebarang gaji, sebarang keuntungan. Ini tuan-tuan boleh bersama dengan kita. Dalam kes melibatkan skop tuntutan, ini semua adalah yang melibatkan kerja-kerja mempunyai kos yang sangat tinggi. Maka ini kos yang perlu dibiayai, dan jika bersetuju, baru mengambil servis perkhidmatan kita. Jadi saya harap dengan jelas, sekali lagi saya telah menjelaskan secara terperinci pada tuan-tuan, ini adalah skop kerja Persatuan Pengguna Sembilan Malaysia dan syarikat-syarikat yang bersama dengan kami. Inilah kita punya tawaran. Jadi saya tidak mahu ada sebarang hidden agenda. Kadang-kadang ada kerja-kerja kita yang ada komisen kerja. Kadang-kadang kerja itu melebihi daripada masa, dapat buat rayuan dan sebagainya, maka ada komisen kerja. Itu semua ada tertulis di dalam perjanjian. Sebab itu janganlah menggunakan kita dan mengambil kesempatan kepada kita di atas kita punya kemahiran yang kita telah lama untuk belajar, untuk sama-sama boleh dimanfaatkan kepada semua umum masyarakat. Jadi insya-Allah itu sahaja daripada saya. Semoga video ini memberi manfaat, dan saya mohon sebarkan video ini kerana ia adalah penting untuk mereka di luar sana mengenal kami di Sembilan Malaysia. Jadi insya-Allah itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.